Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang produk yang terbaru, yang pertama seumpamanya di dunia, yang bakal menggagalkan pasaran lagi sebentar tak lama lagi, iaitu raja segala kolostrum, iaitu produk yang diberikan nama Hygie, yang merupakan kolostrum dari susu kambing pertama di dunia. Okey, jadi sebelum saya pergi lebih lanjut, kita sentuh sedikit tentang sejarah Islam dan susu kambing, yang mana kalau kita tahu susu kambing merupakan ternakan terawal yang diternak oleh untuk penghasilan susu, untuk minuman, itu 8,000 tahun sebelum Masihi lagi. Keju yang pertama terhasil adalah dari susu kambing. Habil dan Qabil merupakan puan isteri pertama yang membela kambing. Nabi-nabi dan Rasul juga mengembala kambing. Dan seterusnya Rasulullah memilih untuk memelihara susu kambing ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan terakhir sekali, satu hadis dari Abu Ubaidah bin Attab, Rasulullah bersabda, bermaksud kambing merupakan binatang yang penuh barakah yang ditinggalkan orang. Okey, dari segi tamadun manusia dan susu kambing pula, kambing diternak seawal 10,000 tahun 10,000 sebelum Masihi sehingga 8,000 sebelum Masihi, dan baru diikuti dengan peternakan lembu. Seterusnya, India, Pakistan, Bangladesh dan China merupakan pengguna dan pengeluar terbesar untuk dunia untuk susu kambing. Cleopatra mengamalkan mandi susu kambing untuk mendapatkan kulit yang cantik. Puteri Maharaja Sina juga begitu. Dan masyarakat India dan penganut Hindu mengamalkan susu kambing untuk ketahanan badan, daya ingatan dan perubatan. Dan antara tokoh terkenal yang mengamalkan susu kambing sebagai minuman harian adalah Mahatma Gandhi. Okey, jadi apakah itu kolostrum? Okey, kolostrum merupakan susu pertama yang dihasilkan oleh manusia dan mamalia ketika dalam proses mengandung ataupun bunting lah. Jadi susu yang itu sebab tu setengah tempat dipanggil susu awal lah. Jadi ikutlah, kalau awal lembu, kalau awal kambing lah. Okey, kandungan dan kualiti kolostrum yang paling tinggi adalah ketika tempoh 24 hingga 72 jam pertama selepas kelahiran. Kolostrum mempunyai nutrisi yang berganda berbanding dengan susu matang atau susu yang dihasilkan bermula dari hari keempat dan seterusnya. Bagus untuk sistem imun dan juga pelbagai khasiat lain. Okey, jadi hari ini saya akan menyentuh tentang kolostrum susu kambing. Okey, merupakan susu pertama yang dihasilkan oleh kambing ketika dalam proses mengandung atau bunting. Sukar didapati kerana jumlahnya sedikit dan tidak dihasilkan secara komersial. Dan alhamdulillah sekarang ni bila kita dah berjaya mencari sumber dan kita dapat satu sumber yang mana kita boleh dibekalkan dengan kolostrum yang memang daripada susu kambing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di luar sana kalau kita nampak ada produk kolostrum susu kambing, biasanya produk itu, kolostrum itu dari susu lembu, tetapi dicampurkan dengan serbuk susu kambing. Susu kambing itu sendiri bukan kolostrum. Di sini tidak, di sini kita 100% susu kambing. Okey, merupakan pilihan kolostrum terbaik di dunia kerana nutrisi dan kandungannya sangat dekat dengan susu manusia. Diiktiraf sebagai superfood kerana khasiat dan kandungan nutrisinya. Okey, berikut merupakan perbandingan antara kolostrum kambing dan kolostrum lembu. Pertama, kolostrum kambing tidak mengandungi RBGH. Apakah itu RBGH? RBGH itu adalah bovine growth hormone. Sebab kebanyakan lembu, keternakan lembu ni kita nakkan dia membesar dengan cepat, untuk tujuan penternakan dan sebagainya. Jadi untuk tujuan daging, jadi biasanya mereka ni diberikan dengan hormon mempercepatkan pembesaran tu. Jadi biasanya benda ni akan kekal dalam semua dagingnya dan juga nutrisi susunya. Jadi di sini kambing tidak. Kambing ini kita bela secara meluas, kita biar dia membiak sendiri, dan sebab itu kita tak perlu menggunakan RBGH ni. Okey, dia juga hypoallergenic, iaitu sesuai untuk mereka yang alahan kepada susu lembu. Dan kalau kita tengok susu lembu banyak alahan. Susu yang paling dekat dengan nutrisi manusia tidak sama dengan keperluan nutrisi manusia, itu kalau susu lembu, kolostrum lembu. Rendah laktosa sesuai untuk mereka yang punya alahan laktosa. Okey, susu lembu pula dia tinggi laktosa dan tak sesuai untuk mereka yang ada alahan lah. Dan kenapa susu kambing ni dia mudah untuk dihadam? Kerana saiz molekulnya yang kecil, jadi memudahkan proses penghadaman tu berlaku. Jadi sebab itulah nutrisi tu kita cepat dapat. Okey, dan seterusnya dia juga lebih homogen. Lebih homogen ni bermaksud dia
dia tak mudah berpisah. Sebab homogenized ni bermaksud dia ni tak mudah terpisah antara sumber susu dan air tu. Jadi kalau macam mana paling mudah nak faham ni, kalau kita biarkan lama pun dia lambat untuk dia berpisah antara pepejas susu dan juga dengan air susu tu sendiri. Dia juga tinggi magnesium, bahan utama untuk meningkatkan imuniti. Dan paling menarik ialah dia ni sifatnya lebih kepada alkali, yang mana alkali ni juga kita tahu dia akan menetralkan asid. Okey, ini pula merupakan kandungan vitaminnya, yang kalau kita tengok kebanyakan vitamin tu dia lebih tinggi, kecuali kalau kita tengok kalau kita tengok vitamin dia, vitamin A, D, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B1, B6, B12, vitamin C, kalsiumnya sendiri pun kita nampak kandungannya hampir sama banyak ataupun lebih banyak, kecuali pada kesin, alpha S1 kesin. Okey, apakah ini saya akan terangkan sebentar lagi. Tapi kita tengok situ dia nilainya kosong. Okey, jadi kesin, apakah fungsi kesin sebenarnya? Okay, kesin merupakan sejenis protein yang ada di dalam susu yang bertindak untuk membekalkan badan dengan asid amino yang bertujuan untuk membentuk otot. Okey. Terdapat 4 jenis kesin, iaitu alpha S1 kesin, alpha S2 kesin, beta kesin dan K kesin. Mana alpha S1 kesin yang terdapat di dalam susu alpha S1 kesin dan alpha S2 kesin merupakan kesin yang terdapat dalam susu lembu, manakala susu kambing hanya terdapat alpha S2 kesin. Kenapa yang saya nak tekankan di sini ialah kerana alpha S1 kesin ni dipercayai menyumbang kepada penambahan mereka yang mengidap penyakit diabetes kategori 1 dan juga turut meningkatkan risiko penyakit jantung. Okey. Jadi seterusnya, kelebihan Hygie produk terbaru kita ni, kolostrum susu kambing ni adalah kerana kolostrumnya dari susu kambing, dan susu kambing tidak memiliki alpha S1 kesin, sebenarnya hanya ada alpha S2 kesin. Lebih sesuai untuk masalah yang melibatkan pahadaman dan juga sakit dalaman. Lebih bagus untuk kesihatan jantung kerana lebih mudah dihadam dan kurang kandungan lemak. Okey, turut mengurangkan keradangan yang sekaligus membantu untuk masalah sendi dan artritis. Okey, jadi di sini saya memperkenalkan Hygie, iaitu 100% kolostrum dari susu kambing. Sekali lagi saya ulang, perbezaan Hygie berbanding dengan susu kolostrum yang berada di luar sana. Pertama, di luar sana kebanyakannya kolostrum adalah dari susu lembu. Kita merupakan kolostrum pertama di dunia yang datang daripada susu kambing. Mana kolostrumnya itu sendiri dari susu kambing. Bukan seperti kebanyakan produk yang mana dia gunakan susu lembu sebagai kolostrumnya, tetapi dicampurkan dengan susu kambing, yang mana susu kambingnya itu bukan kolostrum. Jadi kita selalu disalahartikan bila kita tengok kolostrum susu kambing. Kita faham kolostrum itu dari susu kambing. Tidak, sebenarnya kolostrum itu dari susu lembu. Kambing itu ialah serbuk susu kambing yang dicampur ke dalamnya. Okay, jadi dia juga merupakan superfood utama dari kolostrum susu kambing di dunia. Okay, jadi kelebihan Hygie adalah pertama, bersifat alkali. Kedua, dia tinggi protein. Ketiga, tinggi immunoglobulins. Seterusnya, tinggi selenium, tinggi kalsium, tinggi polypeptide, tinggi lactoferrin, tinggi cytokines dan juga tinggi tryptophan. Okey, apakah setiap satu ini kita sentuh sebab tentang immunoglobulin, kerana ini merupakan kekuatan utama kenapa kita perlu mengambil kolostrum. Sebab kolostrum ini sebenarnya dia seolah-olah seperti untuk kemudahan faham, ialah kita untuk immune system, sangat bagus untuk immune system selain daripada khasiat-khasiat lain. Okey, immunoglobulin adalah antibodi yang penting untuk mempertahankan badan dari sebarang jangkitan kuman, virus dan kulat. Adalah sejenis protein yang dihasilkan oleh beta sel dan sel plasma, iaitu sel darah putih, untuk membantu badan melawan jangkitan. Ini kerana badan tidak sentiasa mampu untuk membentuk antibodi yang mencukupi untuk melawan penyakit, dan badan memerlukan antibodi luar sebagai tambahan. Susu kolostrum merupakan sumber antibodi ataupun immunoglobulin yang baik untuk diambil bagi menambahkan antibodi dalam badan. Kolostrum dari susu kambing adalah susu paling baik kerana secara saintifiknya merupakan susu yang paling menyerupai susu ibu dari segi nutrisi dan kesesuaian untuk konsumsi manusia. Okey, jadi kita biasa dengar IgG, apakah itu? Sebenarnya itulah immunoglobulin G. Jadi sebenarnya
kehebatan imunoglobulin di dalam susu kambing adalah dia bukan sekadar hanya ada IgG, dia malahan dia juga ada IgM. Dia juga ada IgD, maknanya imunoglobulin D, imunoglobulin G, imunoglobulin M, imunoglobulin E dan juga imunoglobulin A, IgA. Jadi dah ada kelima-lima ni. Okey. Kenapa benda ni penting? Okey, untuk memudahkan kefahaman anda, kita andaikan kita buat satu analogi. Analogi kepentingan imunoglobulin ini. Apakah kepentingannya? Okey, pertama kena faham. Kita anggapkan IgM ni seolah-olah tentera. IgD ni seolah-olah jet pejuang. IgG ni pula seolah-olah kapal perang. IgE seolah-olah kereta kebal dan IgA seolah-olah kapal selam. Bermakna ini merupakan sistem pertahanan yang kita ada. Maknanya kita ada sistem pertahanan jet pejuang. Semua ni kita ada di dalam satu susu. Yang bermakna jika kita gunakan untuk konsumsi badan kita, bermakna kita ada perlindungan dari semua segi. Bukan sekadar daripada udara, tanah, darat, dalam air, semua ada. Maksudnya dengan kata lain, kita mempunyai satu sistem pertahanan yang lengkap. Berbeza dengan setengah susu lain, mungkin dia tidak ada keseluruhan IgG ini. Dia tidak ada keseluruhan jenis imunoglobulin ini. Okey, jadi kelebihan IgG juga adalah sebenarnya dia bersifat alkali. Maksudnya alkali boleh menyebabkan monitorik asid dalam badan. Kandungan asid yang tinggi boleh menyebabkan penyakit seperti gastrik, gout dan asidosis. Tinggi selenium. Kenapa tinggi selenium? Selenium ni sebenarnya bagus untuk memperkukuh sistem imun dan juga bagus untuk kesihatan rambut dan kuku. Mereka yang kurang kandungan selenium dalam badan mudah mengalami artritis dan juga kanser. Okey, tinggi polipeptide membantu memperkukuhkan sistem imun, mengurangkan radang dan menghalang pembentukan darah beku. Okey, tinggi cytokine. Cytokine ini yang membantu merangsang penghasilan sel dan juga memperbaiki sel, memerangi kanser, mengawal replikasi sel dan program apoptopik. Apoptopik ini ialah sebenarnya satu program yang dilakukan oleh sel, iaitu program membunuh diri secara automatik. Di mana dalam sistem imun ni apabila badan kita dah mengandungi sel yang rosak, sel itu akan membunuh diri untuk digantikan dengan sel baru. Ini kita panggil sebagai apoptopik. Okey, jadi dia juga tinggi kalsium untuk tulang dan gigi yang sihat, dan juga kalsium bagus untuk mempercepat pembekuan darah ketika luka, menghantar dan menerima isyarat saraf, menegang dan meregangkan otot, membantu mengeluarkan hormon dan mengekalkan degupan jantung yang normal. Dia juga tinggi dengan laktoferin. Laktoferin ialah membantu penghadaman, mempercepatkan kadar penyerapan zat besi ke dalam tubuh badan. Jadi kita faham zat besi adalah zat yang paling penting untuk tumbuh-sarang dan pembangunan tubuh badan. Juga penting untuk penghasilan sel darah merah dan kesihatan ibu mengandung. Mengurangkan lesu dan meningkatkan fokus dan turut membantu pergerakan oksigen ke seluruh badan. Dan seterusnya kita tinggi tryptophan. Apakah kepentingan tryptophan ini? Sebab tryptophan ini adalah bahan utama yang untuk menghasilkan serotonin ataupun yang dipanggil sebagai happy hormone. Yang mana bila kita minum, bila bahan yang ada banyak tryptophan ni, dia akan menghasilkan serotonin. Serotonin ni sebenarnya bila dihasilkan, kita akan rasa tenang dan kita rasa happy. Sebab tu juga dipanggil sebagai happy hormone. Jadi sebab inilah antara sebab kenapa kalau kita minum susu kambing ni, dia memang mudah untuk tidur. Okey, seterusnya Hyg juga bagus untuk sistem imun kerana dia mengandungi imunoglobulin. Seterusnya dia juga bagus untuk gout. Kenapa? Sebab sifat alkali dalam susu tu dia akan meneutralkan asid. Seterusnya kencing manis. Kenapa? Sebab IgG yang terdapat dalam kolostrum akan merawat rintangan insulin ataupun insulin resistant. Yang seterusnya akan, jadi kalau sebelum kita ada insulin resistant, sebab tu kita punya insulin ni tak berfungsi dengan baik. Sekarang ni dia dengan adanya IgG, dia akan memperbaiki insulin resistant tu, menyebabkan kita boleh menyerap kembali insulin dan boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Seterusnya darah tinggi, yang mana kerana kandungan kalsium dan juga mineral yang tinggi akan membantu menurunkan tekanan darah. Dan bagus untuk osteoporosis kerana kandungan kalsium juga dan juga mineral juga akan membantu untuk memperkuatkan tulang dan kepadatan tulang. Seterusnya bagus untuk artritis. Kenapa? Sebab kolostrum juga bersifat anti radang dan antibakteria,
yang membantu mengatasi penyakit autoimun seperti artritis dan lupus. Seterusnya, dia juga bagus untuk sistem saraf kerana kolostrum menggalakkan penghasilan sel saraf yang sekaligus dapat membantu memulihkan masalah saraf. Juga bagus untuk awet muda kerana kolostrum juga akan merangsang penghasilan kolagen dan juga elastin yang bagus untuk kulit dan juga sendi. Okey, seterusnya dia susah kalau untuk yang rosa tidur juga bagus kita gunakan Hygiene ini kerana dia mengandungi tryptophan yang sebelum diceritakan tadi. Dan bagus juga untuk kanser kerana kandungan cytokine yang ada dalam kolostrum akan mengaktifkan sistem apoptosis, bunuh diri sel yang telah dijangkiti dengan sel kanser. Okey. Jadi sedikit sebanyak ini merupakan kehebatan kolostrum. Macam saya ulang tadi, ini merupakan kolostrum pertama dari susu kambing yang dihasilkan di Malaysia dan juga dunia. Jadi ini merupakan satu peluang kepada anda dan kepada anda yang sebelum ini mungkin ada alahan dengan susu lembu, yang mana dia tak boleh nak minum susu lembu sebab dia ada isu dengan laktos, isu dengan apa semua, dan juga yang mana nakkan kebaikan kolostrum tetapi tak boleh nak minum susu lembu. Kita ada susu kambing yang mana kolostrum dari susu kambing, yang mana kolostrum ini lebih dekat dan lebih rapat nutrisi dan kandungan khasiatnya dengan susu ibu. Jadi insyaAllah kepada mereka yang boleh nak mencuba, anda boleh cuba. Yang paling penting, fenomena baru kini bermula dan legasi telah kembali. Jadi kepada mereka, jangan buang masa, jangan dapatkan di wakil penjual yang terdekat produk pertama seumpama di dunia, iaitu Hygiene kolostrum dari susu kambing pertama di dunia. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.